Okey, terima kasih Sofia. Baik, tadi Sofia dan Dr. Zuraida ada membincangkan perincian mengenai moral remaja masa kini. Kerana kita tahu masalah moral berkaitan dengan remaja kini sangat membimbangkan. Tapi apa yang penting, bagaimana cara dalam pendekatan yang digunakan untuk membantu remaja yang bermasalah ini. Dan hari ini kami bawakan di studio MHI Encik Muhammad Nizam Samsudin, pengasas Adab Youth Garage, untuk berkongsi pada kita apa antara inisiatif yang dilakukan oleh AYG dalam membantu anak-anak muda ini, terutama dalam golongan B40. Assalamualaikum Cik Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Cik Nizam, kita bercakap mengenai moral anak-anak muda ini, dan Cik Nizam sebagai badan NGO banyak membantu golongan-golongan ini. Jadi Cik Nizam sendiri sebagai golongan yang banyak membantu anak-anak muda yang terlibat daripada aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ini. Jadi mungkin Encik Nizam boleh kongsikan bagaimana apa inisiatif yang dilakukan oleh pihak AYG sendiri dalam membantu golongan-golongan ini. Baik, terima kasih Mas. Yang pertamanya mungkin saya boleh katakan bagaimana kita bermula lah kan. Sebab sebenarnya kami sebenarnya daripada Angkatan Belik Islam Malaysia ABIM di Bandar Baru Bangi, dan lokasi kami ni memang berdekatan dengan sekolah. Jadi tempat pejabat kami ni depan tu sebenarnya ada playground ataupun kawasan lapang lah. Jadi kita nampak sebenarnya budak-budak ni budak-budak sekolah kan, sebab dia ada sekolah menengah, dia ada sekolah rendah, sekolah Jalan 2 dan sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi tu. Budak-budak ni banyak melepak kat situ sebenarnya kan, tanpa pengawasan kan. Yalah, cikgu pun banyak urusan lain dekat sekolah, jadi pihak polis pun mungkin ada banyak urusan lain. Jadi kita nampak benda tu terbiar. Jadi nampak budak-budak ni dia lepak kat situ, nanti kan dia berkapal kat situ depan mata kita kan. Dan lepas tu ada sampai satu tahap tu dia boleh bergaduh antara dua tim. Ni tim A, ni tim B, lepas tu engkau dah masuk kawasan aku kan. Macam itulah. Jadi itu memang kita terpaksa masuk campur, dan itulah bermulanya kita melihat isu sosial ni begitu penting dan rumit dan perlu diselesaikan dengan cara yang baik. Dan bermula dari situ jugalah kami mula menggerakkan tenaga-tenaga muda sebenarnya kan, yang mungkin lepasan universiti, masih dalam universiti, untuk bersama dengan kami sebagai sukarelawan. Kami bermula di Bandar Baru Bangi, dan itulah tempat kita yang pertama. Macam mana nak menjalankan benda tu, memang kita banyak menggunakan dana kita sendirilah. Dan alhamdulillah sekarang kita dah ada 6 center di seluruh Selangor. Daripada 6 tu 4 di kawasan PPR yang macam mana yang kita nak target sasaran kita ni kan, B40. Jadi berbezalah, maksudnya kalau B40 dan juga penduduk yang di Bandar Baru Bangi ni yang kebanyakannya boleh saya katakan M40 kan, berbeza dia punya pendekatan. Jadi apa yang kita buat, sebenarnya peringkat kita ni bukanlah kita tahu semua benda kan, tapi sebabnya kita ni dah bersama dengan masyarakat dan komuniti, jadi kita tahulah the way how atau the know how tu kan. Cuma ni implementation dekat group B40 ni berbeza sikit. So nak beritahu tentang berbeza je juga golongan anak-anak remaja di PPR ni jugalah, maksudnya pendekatan yang kita ambil pun perlu berbeza, kerananya background mereka juga berbeza. Jadi macam doktor kata tadi, mungkin doktor boleh nasihatkan anak supaya lebih behave kan, jangan terlalu banyak komplain kan, dan itu bukan perkara yang mudah untuk kita buat. Dan kita perlu ingat yang grup P40 ni mereka ni bekerja, dan mereka bekerja ni pula dia bukan satu kerja macam kita lah kan, dia kerja sampai 2 atau 3 pekerjaan. Betul. Saya boleh katakan ada kes yang sampai dia keluar pagi, dia balik malam, dia balik dah subuh dah. So dia siapkan anak dia pergi sekolah aje, dan tak ada masa bersama dengan anak. Apatah lagi untuk bercerita dengan lebih dalam seperti mana kita ni lah yang biasa ni. Betul, baik. Sebenarnya perkongsian bersama anak-anak tu yang paling penting sekali lah dalam membantu mereka terlibat dalam masa-masa ini. Baik, Encik Nizam, selaku seorang yang selalu turun padang melihat sendiri permasalahan sebegini. Jadi pada pandangan Encik Nizam sendirilah, apa penyebab utama yang menyebabkan mereka ini, anak-anak remaja ini, terjerumus dalam masalah-masalah negatif ni? Terus terang katakan suasana rumah tu sendiri. Suasana rumah tu sendiri. Sebab rumah flat atau rumah PPR ni kurang lebih penduduknya lebih kurang 5,000 orang macam itulah, padat. Dan boleh kata 50 ke 40% ke 50% tu adalah anak-anak bersekolah.
Jadi bila anak-anak sekolah ni dia macam kita waktu kecil dulu kita mak kita selalu cakap kawan baik-baik, jangan pilih salah kawan kan. Tapi bila mereka ni satu kawasan perumahan yang sama. Dia akan kongsi taman yang sama, dia kongsi koridor yang sama, tangga yang sama. Jadi mereka jumpa setiap hari. Jadi itu menyebabkan mereka ni susah nak melihat mana satu kawan yang boleh diikut, mana satu kawan yang jangan diikut. Jadi suasana itu menyebabkan mereka ni mudah terpengaruh dengan kawan. Banyak yang kita lihat anak-anak ni ataupun adik-adik kita ni yang masih bersekolah ni bukannya diorang ni tak pandai, diorang pandai sebenarnya. Tapi disebabkan pengaruh kawan menyebabkan mereka ni daripada tak rebel tu jadi rebel. Jadi dia memilih kadang-kadang kawan tu kata sebab dia nak kawan dengan kawan tu, jadi kawan tu pula hari tu tak nak pergi sekolah. Kan? Jadi takkan kawan aku nak pergi sekolah, kawan aku tak nak pergi sekolah kan. Jadi dia terikut lah. Jadi terikut kat luar tu nanti itu jadi masalah. Bila dia lepak dekat mana-mana, dekat mamak lah, dekat sisi lah kan, dekat taman lah, nanti kan dia merokok, nanti kan dia mula naik motor dengan kawan-kawan, nanti dia belajar macam-macam kat situ. Betul. Jadi pendekatan yang kami buat sebenarnya jangan sampai ada masalah. Jadi kita buat prevention lah kan. Sebab itu kita buat center di PPR ni. So center ni kita buka setiap hari. Daripada petang pukul 3 petang sampai 10 malam. Dan kita ajak budak-budak ni masuk. Dan tidak sekadar masuk sebab dia bila masuk ni pun ialah center kita bukanlah besar, kecil je. Jadi bila masuk anak-anak kecil ataupun budak-budak sekolah mungkin darjah 5, darjah 6 tingkatan 1. Jadi abang-abang dia ni yang yelah abang kan, takkanlah aku nak kawan dengan budak. Jadi orang tak akan masuk. Jadi apa yang kita buat, kita akan buat aktiviti di luar, main futsal dengan diorang, kita buat aktiviti camp dengan diorang kan. Jadi sekarang ni kita berada pada fasa pandemik COVID-19, sepatutnya aktiviti-aktiviti luar seperti itu tak boleh dilakukan. Adakah Encik Nizam ada mengadakan apa-apa kelas online dan sebagainya? Definitely. Sebenarnya COVID ni memang membataskan pergerakan kita lah, dan adik-adik kita ni memang dia WhatsApp abang-abang kita, nak beritahu dekat center kita ni kita ada 2 pekerja belia yang memang kita gajikan sebab kita tak nak NGO ni banyak ni touch and go. Kita tak nak macam tu. Sebenarnya kita perlu ada attachment. Kita kena ada engagement dengan komuniti. Sebab itu kena ada 2 orang pekerja belia. So pekerja belia kita ni bukan sekadar engage dengan adik-adik atau student-student kita ni, tapi dia engage juga dengan komuniti. Jadi bila COVID ni berlaku, kita limitkan pergerakan. Maksudnya sebab selalunya kalau masuk satu hari tu lebih kurang 40 orang. Ramai. Ya, ramai. Jadi kalau dalam keadaan ruang yang kecil, sebab kita ada carom, kita ada pingpong, game board, macam-macam. Kita ada komputer, internet semua kan. Tapi bila COVID ni kan kita kena buat social distancing, SOP yang ketat. Jadi akhirnya kita kena fokuskan pada yang betul-betul orang panggil sensitif dalam keadaan sekarang. Contoh adik-adik kita yang sedang belajar di sekolah, terutama yang duduk SPM. Saya sangat kesian dengan mereka sebab dan kami pun merasa yang mereka sangat tertekan dalam keadaan masa berubah-ubah. Kita tak salahkan sesiapa. Inilah masalah COVID yang sedang melanda dan kita pun tak tahu akan datang jadi macam mana. Jadi kita kena support diorang. Whatever happen sekalipun, kita kena support diorang. Dengan cara macam mana? Terpaksalah ada yang dikorbankan. Maksudnya daripada 40 orang tu mungkin hanya 10 orang je kita bagi masuk. Itu pun kita tetapkan programnya. Itulah kita buat kelas online. Okey, baik. Itu dia antara inisiatif yang dilakukan oleh AYG dalam membantu anak-anak remaja yang bermasalah ini, terutama dalam kita berada sekarang pada fasa pandemik COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Nizam kerana sudi bersama-sama kami di Malaysia hari ini untuk berkongsi perincian yang cukup menarik sekali. Okey, baik Encik Nizam, sedikitlah sebelum kita mengakhiri perbualan kita kan, saya nak tanya. Baik, adakah contohnya lah kan, kanak-kanak ini, mereka ni selalunya kalau nak berbual dengan ibu bapa, berkomunikasi dengan ibu bapa agak terbatas kerana ibu bapa tak semuanya akan tanya kepada anak-anak, apa khabar hari ini, buat apa, sihat ke tak sihat. Selalunya komunikasi antara anak-anak dan ibu bapa adalah dah makan, bagaimana, itu saja. Jadi secara ringkasnya Encik Nizam, adakah Encik Nizam melihat perkara ini menjadi salah satu punca kenapa kanak-kanak ini, anak-anak remaja ini bermasalah? Ya, sebenarnya sentuhan ibu bapa ni sangat penting lah.
cuma nak beritahu kenapa mereka ni tak boleh nak buat, sebab sebenarnya B40 Group ni dia bukan bermasalah dari segi pendapatan semata-mata. Mereka ada masalah latar belakang, mereka juga ada yang gantung tak bertali, ada yang tak tahu mana asal usul mereka. Jadi soal family ni memang, family tie ni memang sangat penting lah dalam keadaan sekarang ni kan, dengan gadget yang terlalu banyak. Anak-anak kita ni memang terdedah dengan semua tu, tapi human touch tu kurang. Sebab itu human touch tu sangat penting lah bagi kami. Okay. Penting kan sebenarnya hubungan kekeluargaan tu sangat penting. Sangat penting. Baik. Itu dia. Terima kasih sekali lagi Encik Nizam kerana sudi meluangkan masa bersama kami.